Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormati sekalian, sebagaimana biasa IMR TV membawa kepada tuan-tuan dan puan-puan satu lagi rancangan Aura 13. Kali ini ditumpukan kepada Muktamar PAS yang ke-59 yang akan berlangsung pada 22, 23 dan 24 hari bulan November di Shah Alam, di tempat kita merakamkan rakaman ini. Tetamu kita, para penonton yang hormati sekalian, kali ini dalam Aura 13 ini agaknya mungkin kita tidak tampilkan di IMR TV ini belum lagi. Kali ini kita berpeluang dan lihat tentang jadual beliau dengan jadual kita bersamaan, maka kita dapati alhamdulillah penghormatan diberikan kepada kita untuk beliau menghadirkan diri. Beliau ni tuan-tuan dan puan adalah seorang penulis, beliau ni seorang aktivis, beliau ni seorang pendakwah, beliau seorang ahli daripada ulama, dan beliau dari segi politiknya kita akan bincang nanti bersama-sama dalam konteks kita nak meraihkan Muktamar PAS yang ke-59 yang akan datang. Beliau yang saya maksudkan ialah Al-Fadhil Datuk Muhammad Naqai Ahmad, yang satu masa dulu tuan-tuan dan puan-puan rasa saya banyak menerajui jabatan-jabatan agensi-agensi, termasuk antaranya ialah Yadim, menjadi Yang di-Pertua Yadim, dan sebelum itu banyak lagi jawatan-jawatan yang disandang oleh beliau, dan selepas ini pun beliau banyak menyandang jawatan terutamanya dalam bidang banking, insurans, Islam, dan beliau adalah merupakan panel syariah dalam beberapa organisasi atau agensi yang ingin melaksanakan perbankan ataupun insurans atau takaful yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi selamat datang Datuk. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih, ucapkan terima kasih kepada kehadiran Datuk. Tok, kita nak mula saja. Yang pertama sekali Tok, Muktamar PAS yang ke-59 ini akan diadakan hari ini dah 30 hari bulan. Jadi maknanya tinggal dalam 20 hari begitu saja lagi, 3 minggu saja lagi. Dan muktamar kali ini ada yang mengatakan adalah ini antara muktamar yang sangat bermakna dari segi hala tuju PAS, terutama dalam konteks PAS bertahlub siasi dengan rakan-rakannya dalam DAP dan juga dalam PKR. Kalau dapat di permulaan ni Datuk ulas sikit ni Muktamar PAS, signifikan Muktamar PAS itu kali ini Datuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasakan bahawa ada pertentangan antara golongan-golongan yang dikatakan profesional dengan golongan yang menyokong ulama dalam hal ini. Dan kita dapati bahawa perkembangan yang berlaku dalam PAS telah menimbulkan suatu keadaan seolah-olah PAS sudah hilang hala tujunya. Dulu digembar-gemburkan mengenai kepimpinan ulama, tetapi ternyata bahawa ulama gagal sebenarnya untuk memberi suatu kekuatan kepada PAS sendiri, kerana tidak berfungsi sebenarnya, tidak hanya mengulang retorik yang sama, ya, yang itu juga yang dikemukakan. Dan ahli-ahli PAS pun merasakan bahawa kepimpinan ulama itu tidak begitu relevan dengan politik semasa. Jadi mereka menukarkannya kepada golongan yang profesional, ya, yang tinggal hanya presiden saja simbol ulama, tapi yang lainnya dikuasai oleh golongan-golongan profesional. Dan mereka ini pula saya lihat bahawa kegairahan mereka sebagai politician menyebabkan mereka mengorbankan prinsip PAS. Ya, walaupun mereka berjaya meletakkan PAS itu dalam suatu keadaan yang agak menarik kepada orang-orang bukan Islam dan mendapat sokongan orang-orang bukan Islam, tetapi prinsip-prinsip PAS nampaknya tergadai, dan dengan sebab itu maka orang-orang Melayu pula merasa bimbang dengan sikap dan pendirian PAS. Apa ni Datuk, saya ingat Datuk antara orang yang ada authority lah untuk bercakap mengenai
parti yang menjunjung Islam di Malaysia ni, iaitu PAS. Datuk bersama dengan PAS dalam kepimpinan PAS, dalam kepimpinan sebagai penyokong PAS daripada kecil lagi sebagai penyokong PAS. Itu memang tradisi keluarga, tradisi masyarakat di mana Datuk dibesarkan, Datuk belajar dan sebagainya. Tapi dalam kepimpinan PAS 12 tahun solid memegang jawatan Setiausaha Agung PAS, kemudian naib Presiden PAS. Saya rasa hanya belum lagi jawatan timbalan dan juga Presiden PAS saja. Kalau agaknya kekal dalam PAS, mungkin Presiden PAS agaknya. Okey, tapi apa yang saya nak sebutkan tadi, saya tertarik dengan perkataan pertembungan antara profesional dengan ulama ni, ulama dengan profesional ni. Dan kita dapati sekarang ni dikatakan, saya baca dalam blog, baca dalam media sosial Datuk memang didapati pertembangan itu semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Ada golongan namanya ulama yang nak mengambil semula kepimpinan dalam PAS yang Datuk mengatakan tadi. Sekarang ni 80% adalah dianggotai oleh golongan profesional. Anwarinas atau parasit ini hanya tinggal dalam 15-20% saja golongan ulama. Jadi pertembungan ini macam mana dapat dibayangkan pada jangkaan Datuk lah, bagaimana pertembungan ini mengambil tempat dan dibayangkan hasilnya nanti dalam muktamar yang ke-59 itu. Ya, sebenarnya dalam PAS sekarang ini bukan sahaja berlaku pertembungan antara kedua golongan ini. Kedua-dua golongan ini sebenarnya bertembung kerana untuk mendapat kuasa. Tetapi terdapat lagi pertentangan yang lain dari segi pengaruh Syiahnya, pengaruh Wahabinya yang juga bergolak di dalam tubuh badan PAS itu sendiri. Jadi PAS menghadapi suatu keadaan yang complicated sebenarnya sekarang. Bagi saya sukar hendak diramalkan. Ya. Adakah orang-orang Syiah akan menyokong kepimpinan ulama ataupun dia juga hendak menaikkan tokoh dia sendiri? Ya. Adakah puak-puak Wahabi akan menyokong ulama ataupun nak meletakkan kepimpinan mereka sendiri? Jadi keadaan PAS bagi saya sekarang ini begitu bercelaru sebenarnya. Ya, bercelaru dan sukar untuk kita ramalkan. Tetapi dari segi kuasa politik, saya merasakan bahawa golongan-golongan profesional ini membuat sesuatu dengan perancangan. Kalau ulama ni dahulu pasal apa mereka kalah? Sebab mereka terlalu naif lah dari segi berpolitik kan. Tak ada kempen, tak ada apa. Sedangkan golongan profesional mengatur langkah, kempen dan sebagainya, maka mereka mendapat kemenangan. Saya rasa keadaan itu akan berulang. Ya, dan walaupun bukan yang mewakili, kita harus faham juga bahawa pada suatu peringkat golongan-golongan profesional ini menonjolkan Haji Hadi dan melantik orang-orang yang tidak begitu berkebolehan seperti Mak Sabu untuk jadi orang nombor 2 supaya mereka mudah menjatuhkannya. Ya. Tapi dalam muktamar akan datang, golongan ini akan mengambil alih sendiri kepimpinan itu pada jangkaan saya. Ya, dulu saya yakin bahawa Mak Sabu bukan daripada golongan profesional. Tetapi tidak juga golongan ulama. Tidak juga golongan ulama. Jadi itu lebih mudah kepada mereka untuk menjatuhkan Mak Sabu apabila sampai masa yang sesuai. Jadi dengan sebab itu, kalaulah sekiranya golongan profesional ini mengulangi apa perancangan mereka yang terdahulu, mereka lah yang akan menang. Walaupun tetap juga pimpinan pertama itu diletaknya ulama. Okey, Datuk lebih kurang. Yang pertama tadi Datuk mengatakan sukar untuk meramalkan. Yang kedua di hujungnya Datuk mengatakan dengan perancangan yang rapi dan tindakan bersepadu yang dibuat oleh golongan profesional ini, kemungkinannya perancangan dan kerapian daripada gerak kerja itu memungkinkan mereka ke depan dibandingkan dengan ulama yang dikatakan agak naif di situ tu. Okey. Saya nak pergi kepada yang berikutnya. Kalau Datuk boleh komen sikit multaqa ulama PAS yang berlangsung di Kedah di Alustah baru-baru lalu telah membuat satu resolusi. Antara resolusi itu ialah maknanya di kalangan orang-orang PAS yang nak melihat PAS balik semula ke landasan asalnya sangat-sangat mengalu-alukan, dan saya telah timba kenyataan-kenyataan, perasaan juga dan minat
di antara penyokong-penyokong PAS, di mana juga saya pergi, nampaknya sangat bersetuju dengan kenyataan Datuk Harun Taib mengatakan bahawa kita mesti mengkaji semula kedudukan PAS dalam Pakatan Rakyat. Maksudnya tahaluf siasi itu nak dikaji semula. Apa komen Datuk tentang ini? Ya, itulah yang sebabnya maka golongan profesional ni sukar untuk diramalkan kejayaannya seperti mana saya katakan semula. Karena pengaruh ulama itu memang ada di situ. Tetapi kemungkinan mereka boleh mendapat apa yang mereka rancang ialah dari segi keupayaan mereka bergerak dan merancang itu sendiri. Kemungkinan mereka akan berjaya. Ini kita harus lihat walaupun pengaruh ulama itu agak kuat ya, tetapi kenaifan dari segi politik mereka kemungkinan menyebabkan mereka tidak berjaya ataupun mereka kalah. Inilah persoalan yang saya sebut tadi bahawa sukar diramalkan dari segi situ. Okey. Tetapi tentang yang saya nak tunjukkan tadi, Ustaz pun dah menjawabnya ya, tentang nak mengkaji semula tu. Nak mengkaji semula tahaluf siasi itu. Ya, itu hanya pendapat satu golongan daripada PAS ya. Tetapi dilihat dari segi realiti politik, pihak-pihak yang nak mengekalkan tahaluf itu saya rasa kuat ya. Kuat. Tidak mudah bagi orang-orang politik untuk menyerahkan kuasa kerana prinsip. Ya. Itu suatu keadaan yang memang berlaku. Jadi mungkinkah orang-orang PAS akan melihat dari segi idealisme ataupun melihatnya dari segi realiti politik? Saya merasakan bahawa walaupun ustaz, walaupun ulama akan melihat realiti politik, kerana mereka mendapat jawatan, mereka mendapat image kemenangan dan sebagainya. Saya rasa ini yang akan menang sebenarnya. Ustaz, Datuk saya nak pergi kepada Datuk menggunakan 2 kali perkataan tadi, naif ya. Ini orang yang menyaksikan program ni Datuk, perkataan itu ditujukan apalagi kepada ulama. Dia akan bangkit, dia melenting, padahal sebahagian daripada mereka, sebahagian umur mereka Datuk, mereka telah tumpukan kepada gerakan kerja politik, dan Datuk mengatakan mereka masih naif lagi itu. Di mana kenaifan itu yang mengatakan? Sebab kalau kita tengok rata-ratanya kepimpinan ulama ini memang daripada awal, macam Datuk juga satu masa dulu, daripada awal sudah menyertai pimpinan, sudah duduk dalam kepimpinan PAS dan menyertai PAS dan menyokong PAS. Ya, soalnya mereka hanya boleh berretorik. Tetapi tidak boleh menterjemahkan kepada suatu perancangan dan pelaksanaan perancangan. Inilah kelemahan golongan-golongan ulama ini. Ya. Dan memang saya amat mengetahui bahawa mereka begitu lemah dari segi soal perancangan. Mereka bercakap tentang soal hudud. Tetapi kita lihat pelaksanaan hukum hudud itu mesti ada prasarananya. Mesti ada undang etika kehakimannya, mesti ada sistem kehakimannya, mesti banyak lagi prasarana yang harus mereka bina. Tetapi mereka masih berretorik dengan hukum hudud itu sendiri. Dengan sebab itu bagi saya mereka ini dalam soal politik begitu naif. Melainkan hanya mereka berretorik, dan selagi rakyat kita tidak sedar, selagi rakyat kita terpengaruh pada retorik, mungkin mereka ada pengaruh. Tetapi apabila rakyat melihat kepada perancangan, melihat kepada natijah hasil daripada gerakan politik itu sendiri, sudah tentu mereka tidak mereka relevan hanya pada satu peringkat, tetapi ada batasnya, dan selepas itu mereka akan ditolak. Okey, Datuk, ini yang akhir dalam segmen yang ini Datuk ya, tentang tadi Datuk mengatakan bahawa gaya-gayanya Datuk lebih cenderung mengatakan nanti natijah daripada muktamar pemilihan yang ke-59 ini kemungkinan oleh kerana perancangan yang rapi, tindakan gerak kerja yang rapi dan berbagai-bagainya, kemungkinan golongan profesional itu dapat mengatasi ulama. Tetapi yang dapat disaksikan sekarang ni Datuk, nampaknya
di akhir-akhir ini golongan ulama ini dengan sokongan golongan-golongan muda, intelek yang sebahagiannya daripada profesional tetapi isi hatinya cenderungnya kepada golongan ulama ini menyebabkan kita tengok senarai daripada yang telah diumumkan pencalonan-pencalonan itu daripada timbalan presidennya, naib presidennya dan juga beberapa orang lagi dari pemudanya, muslimat dan sebagainya. Nampak gaya-gaya tu. Kemungkinan sudah ada penguasaan semula golongan ulama tu. Datuk setuju tak setuju dengan observasi seperti itu? Ya. Memang ada kemungkinan, bukan kita tak boleh tolak langsung bahawa pengaruh ulama ini mungkin mereka akan mereka akan mengetuai semula kepimpinan PAS. Tetapi dari segi perancangan real politik tidak berubah. Walaupun Dewan Ulama kata akan kaji semula, saya tidak fikir bahawa kaji semula itu keluar daripada pakatan atau sebagainya, kerana mereka sudah mendapat manfaat daripadanya, dan dari segi real politiknya rakyat semua nampak, orang PAS semua nampak, baik pimpinan muda, pimpinan itu semua nampak bahawa mereka berjaya mendapat sokongan daripada orang-orang Cina yang memberi kemenangan kepada mereka di tempat-tempat yang dahulunya dimenangi oleh barisan. Okey. Para penonton dan mata sekalian, kita nak mengakhirkan dalam segmen yang pertama ni di situ. Nanti saya akan bertanya lagi kepada yang berbahagia Datuk tentang sokongan. Di mana terletaknya sokongan kepada golongan-golongan profesional dan juga ulama dalam PAS ini yang merasakan mereka patut kekal bersama dengan Pakatan Rakyat walaupun sudah ada ura-ura kononnya untuk mengkaji semula tahlusiasi dengan Pakatan Rakyat, dengan DAP dan juga PKR. Kita tinggalkan sebentar para penonton, kita kembali selepas ini. Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. Ibu-ibu dan ayahlah yang menentukan. Para penonton dan mata sekalian, bertemu lagi dalam Aura 13 membincangkan mengenai Muktamar PAS yang ke-59 yang akan diadakan pada 22, 23 dan 24 di Shah Alam ini. Dan tetamu kita ialah yang berbahagia Datuk Muhammad Nakai Ahmad. Sebagaimana yang kita ketahui, saudara, orang PAS satu masa dulu berjuang dalam PAS, memegang jawatan tinggi dalam PAS, duduk dalam majlis yang menentukan dasar-dasar dalam PAS dan sebagainya. Dan beliau bersama dengan kita memberikan perspektif beliau, setakat pengalaman beliau, bacaan beliau dan juga observasi beliau mengenai PAS. Yang sama-sama tuan-tuan dan puan-puan bukan merupakan perkara baru sebahagian daripadanya yang dibentangkan bersama-sama dalam program ini. Okey, Datuk UMNO baru saja menghabiskan pemilihannya. Dari kita tengok majlis tertingginya Datuk
Sri Jamil duduk tempat nombor 2. Kemudian tu dalam pemudanya Fathul Bari duduk tempat yang pertama. Okey. Adakah Datuk fikir dengan komposisi daripada pemilihan UMNO, kepimpinan UMNO sekarang ini, ditakdirkan katakanlah ada kepimpinan baru dalam PAS. Saya tak mau meramalkan yang mana satu. Datuk kata suka untuk meramalkan tadi. Adakah persoalan yang biasa disebut-sebutkan daripada dulu sampai sekarang lagi, bahkan antara persoalan yang sangat popular di kalangan rakyat, iaitulah penyatuan orang Islam. Dalam konteks yang sebenarnya, dalam politiknya ialah penyatuan atau kolaborasi kerjasama apa bentuknya pun ialah antara PAS dengan UMNO. Macam mana harapannya, Datuk? Ya. Kalau kita kembali semula kepada apa yang disebutkan di dalam PAS untuk mengkaji semula tahaluf. Ya, dari segi real politiknya tidak ada jalan lain untuk kekalkan penguasaan PAS ataupun kedudukan PAS seperti sekarang ini, melainkan dia akan bekerjasama dengan UMNO. Dan waktu itu dia boleh meninggalkan, PAS boleh tinggalkan pakatan dan mereka kekalkan realiti politik itu. Tetapi masalah di dalam PAS untuk bekerja sama dengan UMNO ini sesuatu yang agak jauh. Kerana begitu lama PAS menanam perasaan benci kepada UMNO. Dan UMNO ini musuh nombor 1. Mereka tidak pernah memakai hamun MCA ke MIC ke DAP ke, tetapi yang menjadi sasaran mereka yang utama ialah UMNO. Jadi didikan ini sudah ditanam di dalam jiwa pengikut-pengikut, terutama di grassroots, di kampung. Sebab itu apabila pemimpin nak buat perubahan ini, nak bekerja sama dengan UMNO, terus saja ahli-ahli PAS, pemimpin PAS di peringkat bawahan akan mengatakan bahawa ini suatu pengkhianatan. Jadi cukup sukar pemimpin PAS atasan untuk membuat keputusan bekerjasama dengan UMNO. Jadi dengan sebab itu ramalan saya bahawa mereka walaupun kepimpinan ulama kembali, tetapi mereka tetap di dalam pakatan. Tapi saya nak mencelah dekat situ. Kalau kita tengok dalam kepimpinan ulama lah, yang minta maaf saya menyebutkan nama ni para penonton ya, Datuk Harun Taib, Datuk Harun Din, rasa-rasanya termasuk satu masa dulu Ustaz Hadi sendiri yang mengutarakan unity government misalnya. Maknanya orang-orang ini sebagai tiang-tiang seri dalam PAS ini sudah memberikan sebelah tangan nak bersalam untuk menunjukkan kolaborasi ini. Dan biasanya dalam tradisi PAS, kalau misalnya pemimpin-pemimpin yang seperti ini kata okey, apalagi kalau Mursyidul Amnya mengata okey, yang lainnya nampak walaupun memeram perasaan diperam begitu saja, nakkan okeykan sami'na wa ata'na ni, soal-soal mengenai taat kepada pemimpin itu. Macam mana Ustaz? Ya. Saya tidak fikir itu akan berlaku. Ya, kerana bukan sahaja atau grassroots itu sendiri, tetapi pertentangan kepimpinan dalam PAS juga. Umpamanya golongan profesional, dia sudah mendapat nikmat dan harapan daripada pakatan. Mereka sukar untuk berubah kepada bekerjasama dengan UMNO. Ini mungkin suatu halangan kepada golongan ulama untuk bekerjasama dengan UMNO. Apalagi perasaan memendam rasa tadi, saya fikir mereka memendam rasa pun tidak lama mesti tercetus pemberontakan kalau sekiranya pemimpin atasan membuat keputusan yang drastik. Ada sikit saja pandangan agaknya Datuk. Agaknya boleh diambil kira juga. Dalam beberapa tahun yang lalu sebelum pilihan raya umum yang ke-13 Datuk ya. Memang sudah ada effort itu sudah ada, pertemuan itu sudah ada, langkah itu sudah ada. Bahkan saya diberitahu sampaikan kepada PAS nak menteri yang mana, portfolio yang mana sudah diatur sedemikian rupa di antara pimpinan UMNO dengan pimpinan PAS. Bukan merupakan satu yang rahsia lagi. Dan hampir menjadikan kenyataan. Tetapi dengar ceritanya Mursyidul Am tidak merestuinya. Maka sekalanya berkecai begitu.
Jadi maknanya kalau harapan itu dinyalakan semula, gerakan itu dinyalakan semula pasca pemilihan ini dan bersesuaian dengan pemilihan UMNO yang telah berlaku itu, kemungkinan Datuk fikir masih lagi jauh lagi, masih lagi balingan yang jauh lagi. Ya, saya merasakan bahawa kita tidak boleh menolak kemungkinan dalam politik, kita tidak boleh menolak kemungkinan. Tapi dari segi realiti politiknya ini agak sukar, ya, agak sukar kerana halangan-halangan yang masih menjadi rancau di dalam perjalanan untuk menyatukan umat ini. Ya, jadi pemimpin-pemimpin PAS mesti mengatasi rancau-rancau ini kalau mereka hendak betul-betul hendak mengadakan hubungan dengan UMNO dan bersatu dengan UMNO. Kegagalan yang disebutkan tadi, ya, kerana Mursyidul Am tidak setuju. Adakah Mursyidul Am tak setuju itu kerana dia sendiri? Mesti ada penyokongnya yang begitu besar. Dan kerana itu orang lain, barangkali orang lain terus menerima pandangan Mursyidul Am itu. Sebab Mursyidul Am mempunyai pengaruh di pada peringkat bawah. Jadi Mursyidul Am tidak menyatakan pandangannya sendiri, tetapi dia melihat kepada pandangan grassroots yang menyokongnya. Ustaz, maknanya Ustaz masih kuat mengatakan real politiknya, the reality of politics dalam PAS itu tidak mencerminkan kemahuan rakyat terbanyak, terutamanya rakyat Melayu Islam di Malaysia ini. Padahal rakyat terbanyak sudah merasakan radang, skandal radang, Ustaz. Bayangkan dengan Komango, macam mana Komango di Geneva yang menghentam habis-habisan, maukan LGBT dilaksanakan, maukan mahkamah syariah dilihat semula fungsinya, mahukan artikel 153 itu digugurkan, mahukan itu, mahukan ini. Tidakkah ini akan membuka mata kepada orang PAS? Saya dengan kalimah Allah misalnya, kalimah Allah yang masih tergantung-gantung, Majlis Syura mengatakan tidak boleh mana-mana pihak menggunakan kalimah Allah, itu adalah eksklusif kepada orang Islam saja. Tetapi kenyataan yang keluar daripada pakatan dan yang nampaknya direstui oleh awak ahli PAS yang hadir baru-baru ni, dalam minggu lepas pun kenyataan itu dibuat, nampaknya mengatakan ya, kalimah Allah boleh digunakan oleh bukan Islam, termasuk orang Kristian. Ya. Macam mana tu? Ya, itulah kita dapat membaca di situ bagaimana realiti politik yang dipahami oleh PAS. Ya. Masih lagi PAS condong untuk menyokong pakatan di dalam hal ini. Dan sikap mereka yang seolah-olah membisu tentang perkara-perkara yang begitu sensitif kepada orang Islam, ya, bermakna bahawa mereka masih condong kepada pakatan dalam hal ini. Jadi memang dari segi kenyataannya orang-orang Melayu inginkan terasa cabaran-cabaran itu, dan kerana itu orang-orang Melayu agak begitu kecewa dengan PAS, ya, dan mereka pun di kawasan-kawasan majoriti Melayu mereka merosot sokongan mereka. Tetapi mereka mendapat sokongan yang kuat daripada orang-orang bukan Melayu, dengan pengikut-pengikut fanatik mereka yang ada, dan dengan sokongan orang-orang bukan Islam kepada mereka, mereka masih dapat memelihara, menjaga kerusi-kerusi mereka, terutama di kawasan bandar. Itu realiti politik yang difikirkan oleh mereka. Ya, jadi maksudnya ialah mereka sudah merasakan nikmat bersama dengan teman-teman PKR dan DAP. Mereka sudah ada satu angan-angan di hadapan. Yang angan-angan itu mungkin menjadi kenyataan satu masa nanti untuk menawan Putrajaya misalnya. Mengenai ruang dan peluang bagi mereka lebih luas lagi di Putrajaya. Okey, itu satu bab. Tapi sehingga kan yang Datuk tadi menyebutkan awal-awal tadi tentang PAS sudah meninggalkan landasannya. PAS sudah meninggalkan pelabuhannya. PAS sudah meninggalkan lapangannya.
bagaimana Ustaz, kadang-kadang kita bila kita sebut itu dan teman-teman pendengar menyebutkan dalam forum-forum dan sebagainya, tetapi di kalangan orang PAS, terutamanya golongan profesional Anwarinas dalam PAS ini mati-mati mempertahankan masih kita berada di landasan yang betul. Macam mana Ustaz? Ya, PAS memang mempunyai pengikut-pengikut yang fanatik. Ya, dan inilah yang menjadi kekuatan kepada PAS. Ya, iaitu pengikut-pengikut fanatik yang yakin bahawa PAS itu benar-benar memperjuangkan Islam. Dan apa yang mereka lakukan ini hanya sebagai satu strategi perjuangan. Memang golongan ini begitu besar juga di dalam PAS. Mesti kita ambil kira itu. Dan yang keduanya, golongan profesional. Golongan profesional. Untuk mereka itu meyakinkan golongan yang lain, mereka terpaksa, mereka mesti menyokong bahawa PAS berada dalam landasan yang betul, PAS terus memperjuangkan Islam. Ini adalah realiti politik yang mereka amalkan. Walaupun kemungkinan mereka tidak percaya, tapi mereka mesti menyatakan seperti itu, ya, untuk kepentingan mereka. Okey, ambil gambaran di depan saya ini adalah map peta carta politik Ustaz di depan saya, ya. PAS apapun termasuk UMNO Ustaz masih mengharapkan sokongan Melayu, itulah dia sokongan tegar, sokongan utama. Dan sokongan Melayu ni kebanyakan dalam realiti Malaysia sekarang ni boleh dikatakan hampir 60-65% adalah luar bandar. Dan kita dapati PAS nampaknya sekarang kuat di kawasan pinggir bandar dan juga di bandar kerana elemen orang Cina di pinggir bandar dan di bandar. Okey, antara orang Cina dengan orang Melayu, you know, the bona fide PAS supporters yang Melayu Islam ini akan datang Ustaz untuk PRU yang ke-14. Adakah tips the balance itu akan wujud, akan kekal macam sekarang ini ataupun ada perubahan dari segi pandangan politik Ustaz? Dari segi pandangan politik, perubahan yang akan berlaku hanya selain daripada apa yang kita sebutkan tadi, juga performance UMNO itu sendiri, ya. Dan ini jangan kita lupa mempengaruhi juga para pengundi, termasuk orang-orang di kalangan orang Melayu sendiri, iaitu soal-soal persepsi tentang rasuah, tentang salah guna kuasa, tentang kehilangan daya juang di kalangan orang-orang UMNO. Ini juga mempengaruhi sentimen orang-orang Melayu untuk memilih siapa. Jadi kadang-kadang orang Melayu akan berfikir bahawa kerana mereka sudah tidak tahan lagi dengan keadaan, dengan begitu lama UMNO, mereka apa nak jadi pun jadilah. Mungkin mereka akan membuat keputusan seperti itu. Tapi dalam PRU 13, nampaknya mereka apabila mereka bimbang kepada PAS, mereka kembali pada UMNO. Ya? Sebab itu UMNO mendapat lebihan kursi, ya, walaupun kalah dalam MCA, MIC dan lain-lain. Ya. Maknanya bahawa orang-orang Melayu masih lagi berfikir tentang survival mereka. Ya. Tetapi berfikir tentang survival ini mungkin juga terhakis disebabkan oleh salah laku dalam UMNO. Inilah begitu geram sekali, ya. Itu sekali mungkin mereka ambil langkah yang jangka pendek dan mereka akan tukar. Okey, Ustaz, ini soalan ni yang terakhir ni. Saya nanti nak pesu lagi soalan-soalan yang sedemikian ini dalam satu program khas bersama Ustaz kalau Ustaz mengizinkan dan masa dan ketika mengizinkan. Okey, tadi Ustaz mengatakan betapa bencinya orang PAS kepada UMNO. Musuh nombor satu bukan MCA, musuh nombor satu bukan MIC, musuh nombor satu bukan gerakan, musuh nombor satu ialah UMNO. Saya nak pergi kepada hal peribadi Ustaz. Bila Ustaz meninggalkan PAS, resign daripada PAS, daripada Naib Presiden PAS dan resign daripada parti. Itu mungkin orang PAS boleh terima lagi, saya rasa. Tapi bila Ustaz masuk UMNO, itulah satu benda yang di mana-mana pun sebut saja Nakai, bukan saja dia ni pengkhianat,
tetapi lebih daripada pengkhianat, oleh kerana dia join UMNO, kita mesti perangi habis-habis dia. Sebab itu image NKI bagi orang PAS yang fanatik dia katakan tadi, image-nya agaknya tidak secomel mana. Macam mana Ustaz? Ya, memang saya adalah seorang orang politik. Tetapi saya pun tahu bahawa kecenderungan saya lebih pada dakwah. Ya. Dan dalam PAS pun saya sebenarnya mencari-cari apakah politik Islam. Ya. Bagaimana politik Islam ini? Yang akhirnya saya mengambil keputusan untuk menjadikan PAS sebagai harakah Islamiah, gerakan Islamiah. Saya kemukakan ucapan-ucapan dasar yang saya tulis. Kebanyakan ucapan dasar PAS waktu saya menjadi Setiausaha Agung dan Naib Presiden, saya yang menulisnya daripada mula Yusuf Rawal pegang presiden sampailah kepada akhirnya. Jadi saya cuba terapkan idea-idea harakah Islamiah seperti konsep muwajah salmiyah, menggempur pemikiran asabiyah dan lain-lain itu ya. Cuba menerapkan itu. Jadi apabila saya keluar daripada PAS ya dan menyertai UMNO, memang saya merasa begitu pride. Kerana di pulau begitu rupa, dan apabila saya mengulur untuk jabat salam pun mereka seolah-olah saya tidak ada. Ya, begitu. Dan ini baru saya mengerti tentang begitu bencinya orang PAS terhadap UMNO. Karena saya merasakan sendiri. Jadi saya tidak kisah itu, tapi apa yang saya lakukan ialah bahawa saya mengikuti, dan nampaknya di dalam UMNO langsung tidak ada tempat saya dalam UMNO. Kerana kaedah dan cara UMNO memang saya tidak boleh menyertainya. Politik wangnya dan sebagainya memang kalau ada wang pun saya tak akan menggunakan untuk itu. Ya. Jadi saya mengambil keputusan untuk bekerja di peringkat pusat saja. Dan kerana ada berhubungan dengan Dr. Mahathir, dia memberikan kepada saya jawatan sebagai yang di-Petua Yadim. Di situ saya kembali kepada dakwah. Dan betul-betul saya membuat perancangan dakwah yang saya rasa puas hati dan rasa gembira. Tak kira lah orang lain kata, orang lain benci, tapi saya rasa apabila saya berada di yayasan dakwah, orang-orang PAS pun mula sikit slow down lah kebencian terhadap saya tu kan. Jadi saya rasa puas hati. Saya kembali kepada arena dakwah, dan sampai sekarang saya yakin bahawa dakwah Islamiah itulah satu cara, bukan cara politik kepartaian untuk melaksanakan Islam, tetapi melalui dakwah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Ustaz, saya sebenarnya nak pesu lagi soalan yang berkaitan dengan hal-hal Ustaz meninggalkan PAS, masuk UMNO, dan cemuhan-cemuhan yang Ustaz lalui, keluarga Ustaz lalui dan sebagainya. Dan ini para penonton kita akan adakan pertemuan khas nanti, ada temu bual khas dengan Ustaz dalam jarak masa yang terdekat ini. Dan buat masa ini kita mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga bagi pihak IMR TV, IMR Network, IMR Radio dan TV yang sedang ke udara ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk kita yang telah menyertai kita dan memberikan pendapatnya yang sangat bernas, pendapat berdasarkan kepada ilmunya, berdasarkan pengalamannya yang dikongsi bersama kita dalam melihat meneropong Muktamar PAS yang ke-59 yang akan diadakan pada 22, 23 dan 24 bulan November yang akan datang ini. Sekali lagi terima kasih kepada Datuk Muhammad Nakai Ahmad, dan terima kasih kepada penonton. Jangan lupa terus bersama-sama dengan Aura 13 terbitan IMR TV. Berjumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.